menyokong dan menentang Islam, apalagi kadang-kadang sampai tuduhan-tuduhan yang berupa dikaitkan dengan jatuh akidah dan sebagainya. Ini perkara berat sebenarnya dalam masyarakat Islam kita. Hadirin yang dimuliakan, ketika almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz masih ada, kira-kira pada tahun 1993, almarhum Tuan Guru mengangkat satu cadangan untuk mengadakan satu undang-undang tentang apa yang disebut Kanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan. Dalam politik negara kita, sistem demokrasi, tempat untuk buat undang-undang ni ialah Dewan Undangan Negeri dan juga Parlimen. Undang-undang yang dibuat di Dewan Negeri kita panggil enactment. Undang-undang dibuat di Parlimen kita panggil akta. Undang-undang dibuat Dewan Negeri Kelantan namanya enactment. Bila Tok Guru nak buat Kanun Jenayah Syariah, enactment ini namanya enactment Kanun Jenayah Syariah. Kalau nak buat akta di Parlimen, undang-undang di Parlimen, kita panggil Akta Mahkamah Syariah. Itu beza dia. Sebelum satu akta dibuat, satu undang-undang diluluskan dalam Dewan Negeri, dia mesti ada satu kertas cadangan yang menerangkan tentang apakah undang-undang yang nak dibuat. Kertas cadangan atau dokumen cadangan satu undang-undang itu kita panggil sebagai rang undang-undang. Misalnya, bila Tok Guru nak buat enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan 93, Tok Guru buat dulu rang undang-undang. Ini buku dia, saya simpan lagi. Tadi saya balik rumah saya di Macang, di air hijau, saya buka balik dalam kutuk kanah saya tu ada naskah ini, rang undang-undang Kanun Jenayah Syariah. Ya, ini bukannya undang-undang ni, bukan enactment, rang undang-undang. Sebelum menjadi undang-undang, enactment, dia mesti ada rang undang-undang. Rang undang-undang ni lah yang dibentang di Dewan Negeri, dibahas, dibaiki, ditegur, ditambah baik, diterima. Inilah kertasnya. Rang undang-undang maknanya sebelum jadi undang-undang, dia mesti ada satu cadangan. Ini cadangan dia. Apa dia tulis di sini? Rang Undang-Undang Jenayah Syariah 293. Dia mesti ada susunan fasal-fasal, tulis Jawi. Permulaan. 1. Tajuk ringkas dan mula berkuat kuasa. 2. Tafsiran. 3. Jenis-jenis kesalahan. Bahagian 1. Kesalahan-kesalahan hudud. 2. Jenis-jenis kesalahan hudud. 3. Syarikah atau mencuri. 4. Hukuman kerana melakukan syarikah. Kemudian hirabah, zina, hukuman zina, kazaf, lengkap. Tok Guru buat rang undang-undang, jadi rakyat Kelantan faham, oh yang ni Tok Guru nak buat. Ya. Jadi bila undang-undang ni diluluskan dalam Dewan Negeri, kita panggil enactment. Telah pun selesai. Untuk menjadi undang-undang, mesti persembah kepada Tuanku Sultan Kelantan. Bila Tuanku bagi perkenan, maknanya telah diwartakan. Bolehlah diwartakan. Bila dah diwarta, barulah boleh diguna pakai sebagai satu undang-undang. Baik. Bila Tuan Guru Haji Hadi kata dia nak pindah Akta Mahkamah Syariah, dia nak pindah, dia mesti pertamanya memasukkan satu usul dalam Parlimen. Kertas warna hijau. Usul untuk meminda satu akta Mahkamah Syariah. Dia mesti begini, kertas ni. Yang dibentangkan 2 minggu lepas, yang riuh rendah tu, baru bentang usul. Kalau usul itu dibahas, diterima, barulah bentang rang undang-undang. Ini baru rang undang-undang. Dia. Yang Ustaz Adi bentang baru ni bukan rang undang-undang. Dia bentang kertas hijau ni, usul. Kalau berbeza usul, takkan jatuh akidah. Tolak Quran, baru gugur akidah. Tolak kertas hijau, oh itu jah akidah berapanya.
Dia baru bentang satu kertas hijau, kertas usul. Usul untuk meminda Akta Mahkamah Syariah. Jadi speaker kata silakan marang. Ustaz Adi wakil marang, orang pun bangun. Tuan yang dipertua, saya bangun untuk membentang satu usul. Usul itu dibentangkan bertujuan supaya Parlimen memberi kebenaran untuk meminda Akta Mahkamah Syariah. Apabila Parlimen membenarkan usul itu diterima, barulah rang undang-undang ini akan dibentangkan. Siapakah yang akan membentangkan rang undang-undang 355? Yang akan membentangkan rang undang-undang bukan lagi marang. Yang akan membentangkannya ialah menteri yang nama Jamil Khair. Tugas marang selesai setakat membentangkan kertas hijau. Itu aja kerja dia. Tak ada dah. Dalam Parlimen Malaysia, tugas untuk membuat undang-undang atau tugas untuk meminda satu undang-undang itu tugas kerajaan Malaysia, kerja UMNO dan Barisan Nasional. Kerja ahli parlimen yang bukan Barisan Nasional cuma boleh membentangkan usul sahaja. Faham boleh dah? Apakah Ustaz Adi telah membentangkan rang undang-undang 355? Jawapannya tidak, tidak dan tidak. Yang dibentangkan oleh Ustaz Adi adalah usul untuk meminda undang-undang yang namanya Akta 355. Jika Parlimen bersetuju ke atas usul itu, speaker kemudiannya akan pandang kepada wakil kerajaan. Speaker akan tanya, bilakah rang undang-undang 355 ini akan dibentangkan? Maka menteri akan bangun, Tan Sri Yang Di-Pertua, pada persidangan kali ini juga. Itu kalau usul Ustaz Hadi diterima. Kalau usul Ustaz Hadi tidak diterima, maka tak adalah rang undang-undang yang akan dipindah. Tak ada. Baik. Kalau ada yang mengatakan Alhamdulillah, rang undang-undang 355 telah berjaya dibentangkan di Parlimen, itu adalah kata-kata orang yang tak faham bagaimana undang-undang dibuat di Parlimen Malaysia. Saya minta maaf. Kalau duduk dah lama pun tak faham, namanya tak faham. Tak faham. Baik, yang dibentang kertas hijau, usul. Dibentang oleh Ustaz Hadi, dibahas dengan baik oleh sahabat saya yang berhormat Datuk Taqiyuddin. Ada usul, ada sokongan, dibahas. Parlimen memang tempat bahas. Malangnya pada hari itu, walaupun baru pukul 4, speaker kata tutup, tak boleh bahas lagi. Parlimen pernah berbahas sampai pukul 5 pagi. Hari itu 4 petang, Parlimen telah tamat. Jadi, kerja membentangkan usul, kemudian UMNO yang tangguhkan usul. Maka rang undang-undang ni tak ada lagi. Tak ada lagi. Hari ni kalau ditanya kepada Ustaz Adi, mana rang undang-undang tu, nescaya Ustaz Adi tak boleh tunjuk buku warna biru ni. Tak ada. Tak ada lagi. Buku warna biru ni, dia akan menyebut susunan fasal, permulaan, tajuk ringkas, permulaan kuat kuasa, tafsiran, bahagian-bahagian yang nak dipindah. Semua kena tulis lah. Sebab orang yang nak bawa itu, dia mesti jelas dalam kepala dia nak ubah apa. Baik. Kenapakah UMNO tak nak bentang rang undang-undang? Jawapan itu ada pada jawapan yang diberikan oleh Datuk Ashraf Wajdi Dasuki. Ditanya oleh surat khabar utusan Malaysia, kenapa bukan pihak kerajaan, yakni UMNO Barisan Nasional yang membentangkan rang undang-undang itu? Jawab Ashraf Wajdi, jika UMNO yang nak bentang, menteri perlu menghadap semua sultan atau Raja Melayu untuk mendapat perkenan. Saya ulang, kenapa UMNO yang tidak bentang? Jawab Ashraf Wajdi, jika UMNO yang nak bentang, kerajaan yang nak bentang, menteri perlu menghadap semua sultan dan raja-raja Melayu. 9 orang. Kena menghadap semua.
Untuk apa? Untuk mendapat perkenan. Sebab apa? Sebab agama Islam kuasanya di bawah Tuanku Sultan setiap negeri. Setakat ini ada negeri yang belum bersetuju, ada sultan yang tak setuju. Oleh kerana UMNO tahu kalau dia nak pindah 355 dia kena menghadap raja dan sultan. Dia tahu ada sultan tak setuju, maka UMNO kata silalah Ustaz Hadi yang bentang. Bermaksud ketika pembentangan dibuat, Ustaz Hadi tak dapat pun perkenan raja-raja. Tak dapat. Apa kesan kalau tak dapat perkenan raja-raja? Katakanlah pindaan ini telah lulus dalam parlimen. Akta 355 ni lulus dalam parlimen pindaannya. Kuat kuasa pemakaian undang-undang ini bukan berlaku di parlimen. Undang-undang itu mestilah diikuti pindaannya oleh setiap kerajaan negeri. Sebab enactment ini, undang-undang ini terpakai di peringkat kerajaan negeri. Kedah kena pindah enactment jenayah syariah Kedah. Kelantan kena pindah, Pahang kena pindah, Selangor kena pindah, Johor pun kena pindah juga enactment kanun jenayah syariah untuk memasukkan hukuman 100,000, 30 tahun dan 100 sebatan. Parlimen pindah mesti diikuti setiap kerajaan negeri memindahnya. Baik, jika seawal dibentang pun Ustaz Hadi tak mengajak raja-raja, tak minta perkenan, apa jaminan jika akta diluluskan di parlimen, sultan-sultan setiap negeri akan memberikan perkenan? Ini yang kita tegur. Sebelum buat satu perkara, selesaikan dulu perkara yang melibatkan perkenan raja-raja. Kita kan orang Melayu, ada seni dia, ada hormat kepada raja-raja. Bila kita tegur begitu, jerat Cina tanam. Tak bolehlah macam tu. Tegur tujuan kita kerana kita pun sebagai orang Islam nak perkasakan mahkamah syariah. Kita sebagai orang Islam kena beriman. Dalam Al-Quran itu syariat salah satunya hudud. Jangan kita petikai bab itu. Yang kita beza ini bila nak dilaksanakan dalam sistem negara yang pemakaian undang-undang demokrasi, ada parlimen, ada dewan negeri, kaedah-kaedah nak meletakkan satu undang-undang, kita nak ianya lebih kemas dan rapi supaya bila berjalan itu sempurna. Ini nak bagi pandangan pun dah tak boleh dah. Sedangkan baru bentang getah hijau, usul. Getah biru ni tak tahu duk mana lagi. Tak tahu lagi. Ya? Yang itu aja. Kita sebagai orang Islam beriman. Tak ada siapa pertikaikan soal syariat, soal kebaikan, soal kelebihan. Kita ni makhluk yang Allah Ta'ala buat. Hanya sesuai melaksanakan undang-undang yang Allah buat untuk kita. Tapi dalam sistem demokrasi, nak buat undang-undang kena ada getah hijau, kena ada getah biru. Ini peraturan hidup sekarang ni. Dalam sistem demokrasi kerajaan. Jadi bila dibentang getah hijau, usul, getah biru tak tahu lagi. Getah biru inilah yang penting. Jika lulus getah biru ni dalam parlimen, barulah ini namanya warta kerajaan. Itu baru prosesnya. Bila dah warta baru boleh jalan 100,000, 30 tahun baru boleh buat. Yang ini getah biru undang-undang pun tak ada lagi. Kita balah habis gayuh hendah dah. Gayuh hendah. Ya. Siapa yang sekat RU 355? DAP. Mana RU 355? Tak lagi, tak ada lagi, baru getah hijau. Tapi DAP sekat dah. DAP jahat, amanah jahat, keadilan. Oh, beratlah. Tunjuklah getah biru mana dia. Tak disebut. Kerjanya membentangkan satu kertas usul. Kerja buat undang-undang adalah kerajaan UMNO Barisan Nasional. Soalannya, UMNO sungguh ke nak buat undang-undang ni? Itu soalan cepu masnya. Alang-alang nak bentang getah hijau usul ini pun Datuk Najib pusing balik. Dalam Perhimpunan Agung UMNO tahun lepas, Datuk Najib umumkan kerja meminda rang undang-undang 355 akan diambil alih oleh UMNO daripada ahli Parlimen Marang. Maknanya Datuk Najib berjanji dalam Perhimpunan Agung UMNO tahun lepas
UMNO lah yang akan membawa usul untuk membentangkan Akta 355 ni, pindaan. Tiba-tiba 3 minggu lepas, 4 minggu lepas, beberapa hari sebelum Parlimen bersidang untuk bincang tajuk ini, Ustaz Datuk Najib kata UMNO tak jadi bentang sebab MCA tak setuju, MIC tak setuju, Gerakan tak setuju, Parti Bersatu Sabah tak setuju, parti-parti di Sarawak tak setuju. Jadi cadangan UMNO nak bentang usul tak jadi. UMNO Barisan Nasional tak jadi bentang sebab MCA, Gerakan Sabah, Sarawak tak setuju. Kalau bentang usul pun tak setuju, apa jaminan UMNO akan bentang rang Undang-Undang 355? Bentang usul pun UMNO tunduk dengan MCA, Gerakan dan MIC dan Sabah dan Sarawak. Apa jaminan kertas biru rang undang-undang ini akan dibentang dalam Parlimen? Sebab itulah Parlimen baru ni tangguh kali yang ketiga tak jadi bentang yang ini. Tangguh kali yang ketiga sampai bila? Sampai pilihan raya pula lah modal ini boleh dimainkan untuk pecah sesama kita di bawah. Itu tujuan dia. Itu aja. Kita yang nak tegur ni dicok sebagai anti-Islam. Kita nak tanya sebab bila pemakaian itu 100,000, 30 tahun denda, dia pakai ke atas apa? Contoh, bila saya tengok enakmen jenayah, saya nak tahu juga. Contohnya, kesalahan-kesalahan jenayah sebagai contoh. Ni saya ambil satu negeri. Satu, kesalahan yang berhubung dengan akidah, Seksyen 6, takfir, menuduh saudara Muslim sebagai kafir. Ini kesalahan dalam jenayah syariah. Dalam Seksyen 6, itu kesalahan jenayah syariah. Boleh diheret ke mahkamah syariah. Contoh, menghina atau menyebabkan dipandang hina agama Islam. Hina agama Islam tu satu kesalahan. Melakukan PA perangai yang menyebabkan agama Islam dipandang hina kerana perlakuan kita, itu pun boleh dibawa ke mahkamah syariah. Contoh lagi, mengajar tanpa tauliah. Tok Imam, jangan duk mengajar dah Tok Imam, dah kena becak, tak boleh mengajar dah. Mengajar tanpa tauliah boleh kena 100,000. Mengajar tanpa tauliah nak kena hukum 30 tahun. Jadi kita nak tanya, bila nak pindah undang-undang ini, setelah lulus di Parlimen, dia akan pakai di peringkat kerajaan negeri. Jadi kesalahan mengajar tanpa tauliah, berapa kesalahan dia? Berapa hukuman dia? Tak ada lagi. Tak ada sebut. Mengajar tanpa tauliah di masjid, kalau ikut pindaan yang nak dibuat ni, denda 100,000, penjara 30 tahun. Pindaan sebat 100 rotan saya tak petikai. Yang itu hudud. Itu kita jangan petikai. Iaitu perbuatan melakukan hubungan jenis persetubuhan dengan pasangan yang tidak ada ikatan perkahwinan. Yang itu 100 rotan. Itu memang dah selesai. Itu jangan bahas. Yang itu kita terima penuhnya. Tak ada masalah. Tapi dalam bab takzir, hukuman 100,000 dan 30 tahun. Kesalahan apa yang kena denda 100,000 dan 30 tahun? Dalam banyak-banyak ni, kesalahan apa? Mengajar tanpa tauliah, 30 tahun penjara. Tidak menghormati Ramadan, tak puasa, 30 tahun, 100,000. Jadi kita nak tahu, bila nak cadang, nak pindah akta mahkamah syariah, dia mestilah kemudiannya lengkap dengan cadangan-cadangan itu, supaya bila diperturunkan di peringkat negeri, negeri akan guna pakai secara seragam. Daripada Perlis sampai ke Sabah, sama saja hukuman itu. Dia tak boleh kata, tak, kamu pindah di Parlimen, pindahlah. Tapi di Perlis, kami cuma nak hukum maksimum 20,000. Kedah kata 20,000 itu tinggi. Untuk kami di Kedah, kami nak hukum 10,000 saja. Enakmen jenayah syariah Johor pula, tak, di Johor kami nak hukum 80,000. Jadi mahkamah syariah itu dah tak seragam. Tak seragam sebab orang yang nak buat pindaan itu tak masukkan secara jelas cadangan-cadangan itu. Tidak semayang Jumaat 30 tahun.
Ke lagu mana? 30 tahun boleh tak? 30 tahun. Ya, cuba kita tengok undang-undang yang ada sekarang. Memang perlu kita betulkan. Saya baca, bila saya tengok kesalahan-kesalahan jenayah syariah, saya ambil satu contoh. Nak syarah di Bangor Judah ni, Dr. Syazmi, kena baca banyak sebelum hari ni. Tak dia baca habis, hamba bawa kertas ni, supaya bila hamba sebut tu itulah butirannya. Contoh, ini ada satu enakmen jenayah syariah negeri Pahang. Contoh tidak menghiraukan hari kebesaran Islam. Hari kebesaran Islam, awal Muharram ke, Aidil Adha ke, Nisfu Sya'ban ke, adalah hari-hari kebesaran Islam. Rupanya kalau tak hormat hari kebesaran Islam tu, hukuman sekarang 2,000 atau 1 tahun penjara, atau kedua-duanya sekali. Tidak menunaikan sembahyang Jumaat, 2,000 atau 1 tahun penjara. Menghina ke bawah duli yang Maha Mulia Sultan, 3,000 atau 2 tahun penjara. Menghina Sultan lebih berat daripada tinggal semayang, tak ingat Allah. Ya? Sultan tu makhluk Allah jadikan. Jemaah ni ada dalil. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu dalil dia. Bila didengar azan, maka dirikan sembahyang Jumaat. Dirikan sembahyang. Dalam surah Al-Jumu'ah yang mula dengan yusabbihu lillah, itu ayat dia yang Tok Imam selalu baca. Yang ini kalau ikut enakmen sekarang, tak sembahyang Jumaat 2,000. Engkar dengan tuanku 3,000. Baik, memang perlu ditingkatkan hukuman. Tapi tingkat kepada berapa? Tinggal sembahyang Jumaat denda berapa? 10,000, 50,000, 70,000. Tolong nyatakanlah. Tak dengar atau menghina tuanku Sultan, nak denda berapa? Jadi kena sebut namanya undang-undang. Anda alang-alang undang-undang sivil, undang-undang dunia, langgar lampu isyarat 300. Bawa kereta pakai telefon 300. Tak pakai tali pinggang 300. Dia akan ada contoh tu. Bila nak buat undang-undang memperkasa Mahkamah Syariah, nak pindah tak nyata, tak sebut. Tak boleh lagu tu. Undang-undang ni kena jelas. Jadi yang itu belum buat lagi, kertas biru pun tak ada lagi, duk tuduh orang lawan habis dah. Riuh dah. Oh, yang ini berat. Yang ini berat. Sebab itu pendirian keadilan ialah pertama, menghormati hak demokrasi ahli Parlimen Marang untuk membentang usul. Keadilan Parti Reformasi, parti yang bergerak atas sistem demokrasi, mesti menghormati hak ahli parlimen yang dipilih secara sah oleh rakyat yang mengundi beliau. Dia ada hak untuk bawa rang undang-undang. Itu pendirian kita. Adapun pendirian kita tentang rang undang-undang 355, kita kata kita nak tengok dulu mana dia rang undang-undang itu. Buat masa ini tak ada siapa yang tahu, tak ada siapa yang tengok. Sebabnya tak pernah dibentang di Parlimen Malaysia. Dr. Mujahid boleh sahkan, atas meja dia pun tak ada lagi. Kalau dah rang undang-undang tak ada lagi, apanya riuh rendah habis bergaduh kat bawah ni sebab apa? Tujuannya apa? Nak perkasa Mahkamah Syariah. UMNO pandai, dia tak bentang sebab dia nak kena mengadap raja. Dia pun sebut ada raja tak setuju lagi. Bila raja tak setuju, UMNO tak bawa. UMNO suruh kita bawa, kita pun bawa. Apa? Yang ini menjadi satu kepelikan kepada saya. Sebab saya ada pengalaman peribadi dengan Tuan Guru Ustaz Hadi. Ketika krisis Selangor, ketika keadilan turunkan Tan Sri Khalid, kita nak angkat Menteri Besar baru kerana beberapa masalah. Saya sendiri bersama Datuk Seri Anwar berjumpa dengan Ustaz Hadi di Terengganu. Bila kita bincangkan, disebut jelas bahawa Tuanku Sultan tak mahu Menteri Besar seorang wanita. Disebut begitu. Hujah saya pula ialah, Ustaz, yang bertanding pilihan raya ni kita.
yang rakyat bagi kemenangan kerusi yang cukup untuk jadi kerajaan ni kita adalah menjadi satu hak Tuanku Sultan untuk menyebut bahawa Menteri Besar itu apa, orang yang macam mana dia nak. Lelaki, perempuan, putih, hitam, tinggi, rendah, itu pilihan yang Tuanku boleh nyatakan. Tetapi menjadi kewajipan kita yang dipilih oleh rakyat dalam demokrasi untuk mengangkat satu nama. Maka Ustaz Ali bagi tahu saya dan Datuk Seri Anwar, baik. Maka Ustaz Ali beritahu saya dengan Datuk Seri Anwar dalam pertemuan di Kota Terengganu, Saifuddin, ente kalau tuanku dah tak bersetuju, tak berkenan dengan seorang-seorang calon, ente jangan lawan. Ente jangan jadikan tuanku sebagai tunggul kayu. Itu istilah dia kepada saya. Jangan jadikan tuanku Sultan ni sebagai tunggul kayu. Kalau tuanku tak berkenan, terima je lah, tak berkenan. Baik. Tiba-tiba mari bentang usul ni, tuanku tak berkenan pun bentang juga. Macam mana? Dia mesti terpakai kepada saya dan mesti terpakai pada Ustaz Adi, baru betul. Ya. Sedangkan kewajipan kita mengangkat satu nama, kalau kemudian tuanku tolak, kita terima lah, tak apalah. Tapi jangan sampai tak angkat langsung nama. Yang itu kena sesi lain pula, bukan tajuk itu malam ini. Baik, itu saya nak sebut bahawa perkara yang sangat mudah memperkasakan mahkamah syariah. Siapa yang ada majoriti dalam parlimen sekarang? UMNO, Barisan Nasional. Berapa jumlah dia? Jumlahnya ialah 134. Untuk meluluskan satu pindaan undang-undang perlu berapa undi? 112. PAS ada berapa? Ada 14. Boleh tak lulus dengan 14 undi? Tak boleh. Siapa yang boleh? UMNO, Barisan Nasional, sebab dia ada 134. UMNO yang ada 134 tak mau bawa pindaan ini dalam parlimen, sebab MCA, Gerakan MIC Sabah Sarawak tak setuju. UMNO pun daripada Barisan Nasional pecah, lebih baik kita jangan bentang, suruh saja PAH bentang. Pada PAH ada 14 kerusi saja. 14 kerusi tak boleh menang dalam pindaan ini. Untuk memperkasakan mahkamah syariah, tak payah riuh gendah pun. Padan dengan jamir khair bentang saja, angkat satu kertas biru undang-undang, masukkan berapa pindaan yang dia nak. Oleh kerana dia ada 134, undang-undang itu akan lulus. Sebab undang-undang akan lulus dengan suara majoriti dalam parlimen. UMNO yang ada suara majoriti pun tak sanggup bawa. Dia tahu, dia suruh satu parti yang cuma ada 14 untuk bawa. Kemudian tak dapat pekanan tuanku. Siapa yang menentang, dianggap menentang Islam. Padahal yang berbeza pendapat, berbeza atas kertas hijau aja.